mengerjakan bagi hamba-hambanya yang mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW sebutkan raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh ternyata lagi baik dibandingkan dunia beserta isinya. Kalau kita bekerja di suatu office atau di suatu tempat yang kita nak mendapat gaji yang sempurna, terkadang sebahagian kaum muslimin ada yang rela bertolak dari rumahnya sebelum subuh. Sebelum subuh, dalam pukul 5 dah bertolak dari rumah. Nanti balik bila? Lepas isyak baru balik. Ada. Bahkan ada yang sanggup di tengah malam dia balik. Pergi tengah malam, balik tengah malam. Demi apa? Demi mendapat beberapa ringgit sahaja. Sementara 2 rakaat sebelum solat subuh ternyata lagi baik dibandingkan dunia beserta isinya. Maknanya semua kekayaan satu Malaysia, semua kekayaan Asia ni, semua kekayaan Afrika, Amerika, semuanya dibagi kepada kita, ternyata itu tak lagi baik dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian apabila ia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala lepas solat sunat subuh, dia melakukan solat subuh berjemaah, maka Nabi SAW sambung dalam hadis ini dengan menyebutkan, wa idza shalla lam tazalil malaikatu salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu. Apabila ia solat berjemaah, maka para malaikat mendoakan orang tersebut, Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dosanya ya Allah, ya Allah rahmatilah si fulan tersebut ya Allah. Yang kita tahu tuan-tuan, ketaatan, kesalehan seorang makhluk Allah, seorang hamba Allah menyebabkan doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam hadis sahih yang biasa kita dengar, yang masyhur, Nabi SAW sebutkan, idza mata ibnu Adam, atau di riwayat lain sebut idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam atau mati manusia, maka terputus amalannya, maknanya ia tak lagi mendapatkan pahala dia, kecuali 3 perkara. Di antaranya ialah waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya. Lihat, hadis ni Nabi SAW bukan sebutkan waladun yad'ulah, anak yang mendoakan ibu bapaknya, tapi bagi syarat oleh Rasulullah waladun salihun, anak yang saleh. Bermakna apa? Bukan setiap anak ketika memohon kepada Allah terus Allah kabulkan. Boleh jadi Allah tangguhkan atau boleh jadi Allah tolak. Siapakah doanya yang cepat dikabulkan? Iaitu anak yang saleh. Siapakah yang dikategorikan sebagai orang yang saleh? Iaitu orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, sama ada nama dia saleh maupun tak saleh termaktub di IC dia. Kalau nama dia saleh, maaf kalau ada nama yang saleh sini. Tak ada saleh Ada. Maaf Haji. Kalau dia soleh, ni soleh lain. Kalau dia soleh, kemudian apabila perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah dia kerjakan, maka dia bukan soleh walaupun ia termaktub, tertulis di IC dia sebagai orang yang soleh. Tapi dalam pandang Allah bukan soleh. Walaupun nama dia bukan soleh, kemudian perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, maka ia soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kalau seandainya nama dia soleh, kemudian mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maknanya double soleh. Faham? Double soleh. Dah di IC soleh pun di amalan pun soleh. Dan kita tahu bahawa malaikat Allah Subhanahu wa taala ialah makhluk Allah yang sentiasa mentaati perintah Allah. Dan ini Allah sendiri yang rekomen, Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya surah At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka sentiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka tak pernah berbuat maksiat. Maka tak heran jika malaikat apabila memohon kepada Allah, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang mendapat doa daripada malaikat. Beruntunglah orang yang didoakan malaikat. Maka di antara orang yang didoakan malaikat ialah orang yang menghadiri solat berjemaah. Malaikat akan memohon, Allahumma salli alaihi, Allah ampunkan dosanya ya Allah.
Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah dia ya Allah. Kita belum memohon lagi, kita belum berdoa ya Allah ampunkan dosaku, kita belum. Tetapi dah start solat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Jadi ini ialah suatu fadilat keutamaan yang besar yang terkadang tak diketahui oleh sebahagian kaum muslimin. Kerana kalau kita lihat tuan-tuan, kenapa kaum muslimin enggan untuk datang ke rumah Allah solat berjemaah, bahkan ada di antara mereka yang langsung tak solat. Apa sebab? Dua saja puncanya tuan-tuan. Yang pertama, kerana ketidaktahuan ia tentang fadilat. Ia tak tahu keutamaan tentang fadail, keutamaan A, keutamaan B, keutamaan C. Dia tak tahu keutamaan ibadat. Itulah sebabnya ia malah untuk beribadah. Jadi kalau ada suatu majlis yang menceritakan tentang fadail, keutamaan-keutamaan, maka hadirilah untuk memotivate kita, untuk memotivasi kita semangat di dalam beribadah. Kalau kita lihat kenapa orang sanggup bertolak daripada rumah sebelum subuh pergi ke office, balik tengah malam, kadang-kadang balik petang, dan itu pun awal sikit. Kenapa setiap hari mereka sanggup? Apa sebab? Kerana tahu keutamaannya. Kalau keutamaan kerja di tempat ni, nanti akhir bulan ia dapat gaji, ya kan? Tahu keutamaan dia. Kalau bos dia katakan, mu kerja tempatku, akhir bulan ku bagi gaji, itu pun tak pastilah. Kalau aku nak aku bagi, kalau tak nak aku tak bagi, kata dia. Confirm tak ada orang nak kerja di office, ya kan? Tapi kerana dah tahu berapa angka-angka dia, akhirnya orang semangat untuk bekerja. Begitu juga beribadah. Kerana tak tahu keutamaannya, akhirnya mereka malas. Dan penyebab yang kedua ialah ia tahu tapi tak yakin dengan janji Allah dan Rasul. Ia tahu keutamaan solat berjemaah, ia tahu keutamaan ini dan ancaman ni, tapi tak yakin betul ke cakap Allah ni, betul ke cakap Nabi ni. Dia tak sebut di mulut, tapi ragu di dalam hatinya. Ini yang menyebabkan mereka meninggalkan ibadat. Jadi kalau ada majlis-majlis tentang menceritakan tentang fadail, keutamaan-keutamaan, hadiri. Mudah-mudahan boleh memotivasi kita untuk beribadah. Dan lepas tu pun kita lepas solat subuh berjemaah, kita pun menghadiri majlis ilmu, walaupun insya-Allah habis dalam pukul 10 nanti, ya kan? Pukul 10 ya? Sampai pukul berapa ni? 10 ya? Menghadiri majlis ilmu, kita tahu juga banyak keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi. Di antaranya ialah man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya masing-masing menuju rumah Allah untuk menghadiri majlis ilmu, maka ia fi sabilillah, dikira fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Jadi orang yang jika takdir Allah mati dalam majlis ilmu, insya-Allah mati, dikira mati syahid. Sekarang ni angkat tangan siapa yang nak mati hari ni? Mati syahid. Di luar mati, dalam mati. Lepas ni kita pun mati juga, tapi bila kita tak tahu. Kalau mati dalam majlis ilmu, maka dikategorikan sebagai mati syahid. Dan dengan majlis ilmu ni pun kita boleh meningkatkan kualiti kefahaman kita dalam urusan agama. Dan dengan menghadiri majlis ilmu, kita mengetahui mana yang halal dan yang haram, yang membezakan mana yang hak dan batil, perkara yang dibolehkan dan perkara yang tak dibolehkan. Seorang muslim yang jahil dalam urusan agama, boleh jadi ia melakukan sesuatu yang Allah larang, tetapi mereka tak sedar. Mereka pandang remeh sebuah dosa. Mereka pandang remeh sebuah dosa. Sebab ada dua penyebab orang memandang remeh sebuah dosa. Yang pertama kerana ketidaktahuan, yang kedua kerana buat tak tahu. Dan di antara dosa yang dipandang remeh oleh sebahagian kaum muslimin, sama ada kerana ia tak tahu maupun buat tak tahu, ialah menunda pembayaran hutang apabila sudah mampu. Menunda pembayaran hutang apabila sudah mampu, maknanya menangguhkan pembayaran hutang. Dia boleh lunaskan sekarang, dia boleh settlekan, tapi dia tunda sampai next week, next month, next year, minggu hadapan, bulan hadapan, bahkan ada tahun hadapan, dia boleh settlekan. Dan penundaan ini ternyata bukan hal yang biasa. Walaupun mungkin sebahagian kaum muslimin atau mungkin kita sendiri yang suka berbuat seperti itu, ternyata ini adalah sesuatu perkara yang dilarang di dalam Islam. Perkara
yang dilarang dalam Islam, dan insya-Allah ini akan kita kongsikan pada pagi yang diberkati ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kehidupan kita di atas muka bumi ini ialah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan yang kekal abadi. Kerana malaikat maut bila-bila masa akan datang menemui kita dan mencabut roh daripada jasad kita tanpa ada notis pemberitahuan, ya kan? Tanpa ada notis pemberitahuan. Malaikat maut dia datang, memang kerap datang mendadak tanpa ada notis pemberitahuan. Apabila malaikat maut ini datang, maka seorang tu tak boleh menangguhkan atau mempercepat walaupun satu saat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu ada ajalnya. Maknanya setiap umat akan menemui ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka datang, mereka tak boleh menangguhkan atau mempercepat walaupun satu saat. Kemanapun kita nak lari daripada kematian, tetap saja kematian pasti akan menemui kita, mendapati kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, tetap sahaja kematian akan mendapatimu walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan sangat kukuh. Kemudian benteng yang tinggi dan kukuh ni pun dikawal dengan askar-askar yang kuat. Tetapi malaikat maut, kalau Allah Subhanahu wa taala dah perintahkan dia cabut nyawa si fulan, maka takkan ada satu pun makhluk yang sanggup menghalangi kerja malaikat maut. Walaupun dibentengi dengan askar yang sangat kuat, askar pun boleh dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan apabila seorang itu mati, maka ada 3 perkara yang mengiringinya, mengikutinya ke dalam kuburan. 2 daripada yang 3 ni akan kembali ke rumah, dan 1 yang akan tinggal bersama si mayat. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalatha farji'u ithnani wa yabqa wahid. Ada 3 perkara yang mengiringi si mayat ketika ia mati. 2 daripada di antaranya akan kembali ke rumah, 1 yang akan tinggal bersama si mayat. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu farji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Rasulullah SAW, 3 perkara itu ialah ahli keluarganya, yang kedua ialah hartanya, yang ketiga amalannya. Ketika mayat dikuburkan, selepas dikuburkan, maka akan kembali ke rumah, iaitu ahlunya, ahli keluarganya dan hartanya. Sementara yang akan tinggal bersama si mayat ialah amalannya. Jika amalannya baik, maka alhamdulillah ia mendapat sahabat yang baik. Jika amalannya buruk, maka ia mendapat sahabat yang buruk, disebabkan amalan tersebut Allah murka kepada dirinya dan akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Dan daripada hadis ini pun kita dapat pelajaran, tuan-tuan. Jangan kecintaan kita kepada ahli keluarga kita, jangan kecintaan kita kepada ahli keluarga kita yang melampau sehingga kita menghalalkan segala cara. Ada orang terkadang dia baik disebabkan tuntutan daripada isterinya, anak-anaknya, sehingga ia melakukan pelbagai perkara janji boleh menggembirakan hati isteri dan anak-anaknya. Isterinya katakan, bang, tu jiran kita dah setahun ni 3 kali ganti kereta, bang. Dari Kanci, lepas tu bertukar menjadi Alza, lepas Alza sekarang dah jadi BMW dalam setahun, bang. Sekarang kita ni dah 10 tahun berkahwin, motosikal pun tak ganti-ganti lagi, bang. Tiap hari dituntut oleh isterinya, yang akhirnya si suami melakukan pelbagai macam cara tanpa memperhatikan yang halal dan yang haram. Ya kan? Ingat, tuan-tuan, apabila kita mati, ahli keluarga kita akan meninggalkan kita. Walaupun berjanji kita sehidup semati, itu bohong. Sehidup ya, tapi semati belum tahu. Kalau kita mati, kita akan ditinggalkan. Dia akan kembali ke rumah. Isteri kita mungkin akan dikawini oleh perempuan, oleh lelaki lain, dan suami kita mungkin akan berkahwin dengan perempuan lain. Yang anak kita mungkin sebulan 2 bulan mereka akan menangis mengingat kita, lepas tu mereka akan melupakan kita.
yang kita melakukan pelbagai macam cara untuk menggembirakan hati ahli keluarga kita tanpa memperhatikan yang halal dan haram, kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kecintaan kita kepada harta kecintaan kita kepada dunia dan harta ini menyebabkan kita menghalalkan segala cara. Ada orang janji ia boleh mengumpulkan harta, ia tak kisah mana yang halal dan haram, semuanya halal dalam pandangannya. Rasuah pun halal, corruption pun halal, mencuri pun halal, semuanya dihalalkan. Janji apa? Janji boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ingat tuan-tuan, ketika kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, apabila kita mati, harta tak kita bawa ke dalam kubur, ia pun tinggal kembali ke rumah dan akan dibagi oleh ahli keluarga kita, oleh ahli waris kita. Sementara kita yang menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta, dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dari mana kamu dapat harta dan ke mana kamu belanjakan. Kamu dapat dari yang halal tapi kamu belanjakan tempat haram, kamu akan diseksa oleh Allah. Atau kamu dapat dari cara yang haram kemudian kamu sedekahkan ke jalan yang halal, tetap saja kamu juga akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Ingat, amalan itulah yang akan menjadi sahabat kita di kubur nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, amalan saleh yang perlu kita pelihara di atas muka bumi ini bukan hanya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hubungan sesama makhluk Allah, terutama sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis-hadisnya, bukan hanya menyuruh kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, kita juga diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia. Orang yang baik hubungannya dengan Allah, rajin solat, puasa Isnin Khamis, haji tiap-tiap tahun, umrah 3 kali setahun, pelbagai ibadah yang dia buat, baca Al-Quran khatam seminggu sekali, berzikir ribuan kali, tetapi hubungan dia dengan manusia rosak. Jirannya merasa terganggu dengan keberadaan dirinya, ia menjadi racun di tengah umat. Kalau ia sakit, orang sebut bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi orang sebut alhamdulillah. Kalau perlu cepat mati. Orang yang seperti ini akan ditimpa kehinaan di dunia dan di akhirat, walaupun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, hubungan dia baik dengan manusia, dengan jalan tetangga baik, dengan anak beranak baik, dengan isteri suami baik, dengan ibu bapa tak pernah melawan, membantah, tetapi hubungan dia dengan Allah rosak. Solat tak nak, ada kan? Puasa pun apatah lagi, haji sangatlah jauh. Tapi ingat, orang jenis seperti ini pun juga akan ditimpa kehinaan di atas muka bumi dan di akhirat nanti. Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Dimanapun mereka berada, mereka akan sentiasa ditimpa kehinaan. Dimanapun kita tinggal, walaupun kita lahir di kampung ini, besar kampung ini, berkahwin, punya anak di kampung ini, kita akan tetap ditimpa kehinaan walaupun kita berada di kampung kita sendiri. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali kita menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Apa hal Allah Subhanahu wa taala sangat perintahkan kita untuk berbuat baik kepada manusia, bukan hanya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga hubungan baik kepada Allah sahaja. Apa sebab? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia kita ni adalah orang yang lemah. Kita tak boleh hidup sendiri kecuali perlu bantuan orang lain. Betul? Dari kecil, dari lahir kita perlu orang lain. Kita tak boleh hidup sendiri. Sampai mati kita perlukan orang lain. Ketika kita mati, siapa yang uruskan diri kita? Mak bapak kita, ya kan? Siapa yang mandikan kita, yang ganti pelamping kita, yang tidurkan kita, yang susukan kita? Siapa? Ibu kita. Kemudian lepas kita dewasa, siapa yang bantu urusan-urusan kita? Orang lain.
Seorang raja walaupun pangkat dia tinggi, harta dia banyak, ia tak boleh settlekan urusannya sendiri kecuali perlu bantuan daripada menteri-menterinya. Raja tak boleh settlekan sendiri walaupun pangkat dia tinggi. Tak ada menteri nak kerja dengan dia, dia kerja sendiri boleh? Tak boleh. Bahagian ekonomi dia buat, ini dia buat, ini dia buat sendiri, mati lepas tu tuan-tuan. Seorang bos walaupun pangkat dia tinggi, harta dia banyak, tak boleh settlekan urusan sendiri kecuali perlu bantuan daripada karyawan-karyawannya. Jadi maknanya apa? Walaupun Allah bagi kita kurnia harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jangan berlagak sombong. Kita katakan aku tak perlu orang yang perlu aku. Jangan. Kereta kita pancit pun kita perlu bantuan orang. Rumah kita rosak, kereta kita rosak, orang lain yang repair, bukan kita repair sendiri. Maknanya kita perlu bantuan orang lain. Bahkan hatta mati pun kita masih menyusahkan orang lain. Kita tak pernah melihat atau mendengar ada orang mati kemudian bangun sekejap, dia mandi, dia kafankan diri sendiri, dia solat, kemudian dia gali kuburan sendiri, kemudian dia kubur sendiri, kemudian dia terus mati. Pernah? Tak pernah. Bahkan dalam filem hantu pun kita tak pernah jumpa. Filem hantu ada orang bangkit dari kubur, ada. Dalam filem hantu, drama hantu ada, bangkit daripada kubur. Tajuk dia bangkit dari kubur. Tapi bangkit dari kubur bukan untuk mandi, bukan untuk kafankan sendiri, bukan untuk solat dan gali kuburan kemudian kubur sendiri, bukan. Untuk kacau orang saja dalam filem hantu. Tapi yang realitinya memang orang yang mati tak boleh uruskan jenazah sendiri kecuali perlu bantuan orang lain. Kalau Allah palingkan hati-hati manusia untuk membantu mengurus jenazah kita, confirm jenazah kita menjadi bangkai di atas muka bumi ini tuan-tuan. Jadi maknanya kita memang memerlukan orang lain, maka jaga hubungan kita dengan manusia. Tak boleh kita merasa belagak kita boleh settlekan urusan sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya kan kaya, saya kan hebat. Tak boleh. Kita perlu bantuan orang lain. Itulah sebabnya Allah perintahkan jaga hubungan baik dengan Allah dan jaga juga hubungan baik dengan manusia. Betul ke salah ni? Betul. Kalau salah, komplain lah. Jangan diam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik kita dengan Allah itu dikira dalam Islam bernama ibadat. Sementara hubungan baik kita dengan manusia, hubungan kita dengan manusia di dalam Islam dikategorikan dengan nama muamalat. Itulah sebabnya namanya bank muamalat, tak pernah kita sebut bank ibadat. Sebab apa? Kerana kita transaksi kita antara manusia dengan manusia, bukan antara kita dengan Allah, ya kan? Itu namanya bank muamalat. Hubungan kita dengan Allah disebut ibadat, hubungan kita dengan manusia disebut muamalat. Muamalat ni kalau kita bincangkan, perbincangan ni adalah perbincangan yang sangat panjang dan luas. Itu yang saya sebabnya kalau sebab muamalat ni bukan sampai pukul 10, sampai 3 hari 3 malam pun tak habis-habis. Sebab apa? Sebanyak mana Allah menceritakan di dalam Islam mengatur bab ibadat, sebanyak itu juga di dalam Islam mengatur bab muamalat. Banyak. Muamalat dengan jiran, muamalat dengan ibu bapa, muamalat dengan bos, muamalat dengan karyawan, muamalat banyak. Tapi di antara muamalat yang kita nak kongsikan pada pagi hari ini ialah muamalat atau hubungan manusia sesama manusia dalam bab hutang pihutang. Apa hukum hutang pihutang ni tuan-tuan dalam Islam? Apa hukum hutang pihutang? Halal ke haram? Harus. Hukum hutang pihutang itu mubah, harus dan disyariatkan. Bahkan Allah sendiri membolehkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri yang mengatur masalah hutang pihutang dalam Al-Quran, di dalam ayat terpanjang dalam Al-Quran. Di dalam ayat terpanjang dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada berapa surah? Surat berapa? Ada 114 surah. Ayat 6.666 ayat. 6.236 ayat.
Tapi orang sebut senang ayat 6,666 ayat. Kalau ada orang sebut 6,666 ayat, bertanda dia tak pernah baca Al-Quran. Walaupun dia ustaz. Al-Quran itu ada 6,666 ayat. Boleh jadi dia tak pernah baca Quran, atau boleh jadi dia tak pernah kira ayat Al-Quran, atau mungkin dia baca Al-Fatihah 3 kun, ayat kursi, Yasin seminggu sekali. Jadi ayat Al-Quran ada 6,236 ayat. Daripada surah terpanjang dalam Al-Quran, surah apa? Surah Al-Baqarah. Walaupun Al-Baqarah ni ialah lembu betina, tak berapa besar dibandingkan dengan gajah, tapi surah gajah dalam Al-Quran atau yang kita kenal dengan surah Al-Fil ternyata tak begitu panjang dibandingkan dengan surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ia surah terpanjang dalam Al-Quran, dan ternyata ayat terpanjang dalam Al-Quran juga berada di dalam surah Al-Baqarah, ayat 282. Boleh cek ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat tu ada satu page, satu muka surat. Allah menceritakan dalam ayat ni bukan menceritakan tentang bab solat, puasa, zakat, haji, walaupun semuanya rukun Islam, tapi Allah menceritakan tentang bab hutang piutang. Allah menceritakan, Allah mengatur dalam bab hutang piutang. Tujuannya apa? Supaya ketika seorang berhutang piutang tak terjadi kezaliman, pengkhianatan, penipuan dan lain-lain yang dilarang dalam Islam. Kerana hutang piutang adalah sesuatu yang pasti akan dilalui oleh setiap insan. Betul? Nabi SAW pun pernah berhutang. Sahabat Ridwanullah alaihim pun pernah berhutang. Dan yang berhutang ni bukan hanya orang miskin, orang kaya pun berhutang. Bahkan kadang orang kaya ni hutangnya lagi banyak dibandingkan orang miskin. Betul tak? Jangan kadang dia katakan, oh yang hutang tu orang susah, orang kaya tak perlu hutang. Bohong. Orang kaya kadang hutangnya lagi banyak. Orang miskin kalau berhutang RM100 pun rasa banyak, RM1,000 pun rasa seakan-akan dunia ni dibebankan, diletakkan di kepalanya. Berat sangat RM1,000 tu. Macam mana nak bayar RM1,000? Gaji sebulan pun susah nak bayar, 3 bulan baru boleh bayar. Kalaupun ada orang miskin tak punya kenderaan, dia punya kenderaan basikal, kita pernah ke tak tengok orang yang beli basikal berhutang? Semiskin-miskin orang, pernah ke tak kita dengar ada orang beli basikal hutang zaman ni? Tak pernah saya dengar. Dia beli cash sebab murah, RM50, RM100 pun dapat. Tapi orang kaya beli kereta BMW, hutang ke cash? Hutang. Orang duduk di flat, orang beli flat atau orang beli banglo, hutang ke cash? Hutang. Bahkan orang kaya kalau hutangnya, kalau dia pangkatnya tinggi, hartanya banyak, punya syarikat, hutangnya lagi banyak, bukan RM1,000, RM2,000, bahkan bilionan. Maknanya hutang piutang adalah sesuatu hal yang pasti dilalui oleh setiap insan. Walhamdulillah, dengan rahmat Allah masalah hutang piutang dihalalkan dalam Islam. Tetapi bukan bermakna ketika dihalalkan dalam Islam kita boleh melakukan hutang piutang sesuka hati tanpa mengikuti peraturan dan undang-undang Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga telah termaktub di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala atur ni supaya apa? Tak terjadi kezaliman. Tak terjadi kezaliman dalam bab hutang piutang. Sebab kezaliman ni boleh timbul daripada orang yang menghutangkan hartanya ataupun orang yang berhutang. Kalau mereka tak ikut aturan Allah, pasti akan terjadi kezaliman. Apa kezaliman dilakukan oleh orang yang menghutangkan hartanya? Iaitu menggandakan harta yang dihutangkan. Dipinjamkan duit dia, harta dia kepada orang yang susah, kemudian dia gandakan, dan ini bentuk daripada kezaliman atau yang kita kenal dengan riba. Sementara di dalam Islam, kalau ada orang susah yang memohon kepada kita meminjam sesuatu yang kita sanggup untuk bantu. Nabi SAW sebutkan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hamba tersebut selagi hamba itu masih suka membantu saudaranya yang lain. Jika kita sanggup untuk menghutangkan, hutangkan. Kalau kita menghutangkan harta kita kepada orang susah, orang yang memerlukan, kemudian ternyata ia dah jatuh tempoh 30 hari bulan janji dah bayar, tetapi ternyata
30 hari bulan tak boleh bayar. Jumpa dengan kita, dia minta tangguh. Kerana apa? Kerana kesempitan hidup. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ada orang yang berhutang kepadamu, mengalami kesempitan hidup, meminta tangguh, tangguhkan. Itu adalah suatu bentuk bantuan. Sampai bila? Fanadhiratun ila maisarah, sampai ia mendapat kelapangan hidup. Bantu. Kalau orang dibantu seperti Allah, bantu kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah bagi maghfirah dan rahmatnya kepada kita. Wa anta saddaqu khairul lakum. Jika kita tahu dia adalah orang yang sangat susah dan kita mampu, sangat mampu dan tak perlu lagi hutang tersebut, duit yang kita hutang pun tak perlu, wa anta saddaqu khairul lakum, sedekahkanlah harta tersebut, halalkanlah harta tersebut, khairul lakum, itu yang terbaik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Itu bukan cakap saya, tapi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Ustaz, kalau sedekahkan RM10 bolehlah, RM100 pun saya fikir lagi Ustaz, tapi kalau RM1,000 susah Ustaz. Siapa yang sanggup mensedekahkan RM1,000? Hutangkan, lepas tu halalkan RM1,000. Angkat tangan, saya berhutang pagi ni kepada dia. RM1,000. Kalau RM10 tak payah, RM1,000. Tetapi kalau kita sanggup, sedekahkan. Kalau tak sanggup, bagi tangguh, itu pun dah baik. Nabi SAW katakan, man ahabba ayudhillahu Allah fi dhillihi falyunzir mu'siran aw liyada'lahu. Barang siapa yang ingin mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah pada saat itu, falyunzir mu'siran aw liyada'lahu, hendaklah ia tangguhkan hutang orang yang mengalami kesempitan hidup, aw liyada'lahu, atau ia halalkan hutang tersebut. Jadi dilarang untuk menzalimi dalam bab menghutangkan harta kita. Di antara kezaliman ialah menggandakan harta tersebut, yang kita kenal dengan riba. Riba ni suka tak suka, terima tak terima, bahawa ittifaq para ulama dan ijma' kaum muslimin, termaktub dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, hukumnya adalah haram. Suka tak suka, terima tak terima hati kita, yang namanya riba adalah haram. Kalau ada orang katakan riba tu halal, boleh jadi dia jahil, atau boleh jadi dia adalah orang yang dah sangat sesat. Sebab apa? Menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Walaupun orang yang dengan duit riba tu nampak secara zahir hartanya bertambah, dari 1,000 menjadi 1,100, dari 1,100 menjadi 1,500, karena jadi 2,000. Jangan ingatkan ia berjaya beruntung hidup di atas muka bumi. Allah janji dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan akan menyuburkan sedekah. Bagaimana cara Allah membinasakan? Walaupun harta kita nampak secara zahir bertambah, tapi Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan cara yang lain. Bagaimana? Boleh jadi ahli keluarganya dirosakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya rosak. Anaknya dah mula derhaka kepada ibu bapa, istrinya dah mula membantah perkataan suaminya, dan suami pun dah mulai boring melihat wajah istrinya. Pelbagai cara yang Allah buat, sebab janji Allah, yamhaqullahu riba, Allah akan binasakan orang yang memakan riba. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahihnya, la yadkhul jannata lahmun nabata min suhtin abada fannaru aulabi. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh besar daripada harta yang haram, maka nerakalah yang layak untuk dirinya. Jadi kezaliman ni yang dilakukan oleh orang yang menghutangkan hartanya. Sekarang ni apa kezaliman yang timbul daripada orang yang berhutang? Iaitu menunda-nunda pembayaran hutang. Menunda atau menangguhkan pembayaran hutang, ini adalah suatu kezaliman. Disebutkan di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah SAW di dalam hadis daripada Abu Hurairah, matulul ghaniyyi zulmun, menunda pembayaran hutang adalah suatu perbuatan zalim bagi orang yang sudah Allah bagi kemampuan untuk melunasinya. Bukan perbuatan yang baik, tapi perbuatan zalim. Allah banyak kali sebutkan dalam Al-Quran, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahawa laknat Allah atas orang zalim. Orang yang Allah laknat tempatnya di mana? Surga ke neraka?
Di neraka maknanya orang yang sengaja menunda pembayaran hutang adalah orang yang menyediakan tempatnya di neraka pada hari kiamat nanti. Walaupun orang yang menghutangkan tersebut tak memerlukan duitnya. Contoh, kita pinjam duit kepada seorang yang bergelar datuk. Datuk ni kalau duit RM1,000 pun bagikan tisu. Campak gitu ya. Kecil kan? Kita yang RM1,000 mungkin besar. Nah, kalau tuan-tuan saya rasa kecil juga. Dalam pandangan saya besar RM1,000 kita. Tapi dalam pandangan datuk-datuk juga mungkin tuan-tuan pun ada yang bergelar datuk. Itu RM1,000 kecil. Kemudian kita pinjam duit kepada seorang datuk. Yang datuk ni tak perlu lagi duit tu rasanya. Tapi kita dah berhutang janji 30 hari bulan bayar. Datuk tu tak minta. Tak minta. Yang kita sanggup untuk melunasinya, janji 30 hari bayar, kita dah sampai 30 hari time kita bayar, kita tunda ya, dan ini suatu perbuatan zalim walaupun orang tak minta. Atau mungkin orang yang sambung belajar, sambung belajar, dia pinjam duit apa? Duit PTPTN, ya, duit kerajaan, duit PTPTN. Yang hutang tetap namanya hutang. Hutang kepada muslim maupun non muslim, yang hutang tetap hutang, wajib dibayar. Ketika kita tak punya hutang, tak ada kewajiban kita untuk berhutang. Kalau saya tak punya hutang, tak ada kewajiban harus kamu berhutang. Kalau tak berhutang kamu berdosa, tak ada kan? Tapi ketika kita dah berhutang, maka wajib bayar. Kalau kita tak punya hutang, kita tak wajib harus berhutang. Boleh faham? Kita tak ada hutang ni, kamu wajib berhutang, setiap orang harus ada hutang. Tak ada. Tapi kalau kita dah beriktikad untuk berhutang, maka wajib untuk membayarnya. Walaupun mungkin kerajaan tak minta. Ni ada orang kadang-kadang sebahagian pinjam duit PTPTN, ketika belajar okeylah, dimaafkan sebab di tengah belajar. Lepas tu kerja dibagi masa luang sikit. Tetapi yang teruknya, hutang 15,000, 20,000 sahaja. Tapi dia beli kereta BMW, beli banglo, beli kondo yang harga ratusan ribu, bahkan kadang-kadang ada jutaan. Sanggup dia beli. Yang duit 15,000, 20,000 ni dia tangguhkan sampai bila? Nanti dekat-dekat nak mati, dekat tua baru saya bayar. Ini suatu kezaliman. Nabi SAW katakan di sambungan hadis ni, faidha, ini dah habis ke masa? Ada lagi ya? Ada, kalau habis tutup lah. Boleh teruskan sikit ya. Fa idza utbi ahadukum ala mariyin falyatba, kata Rasulullah. Apabila kamu dialihkan kepada orang yang suka melunaskan hutang, maka alihkanlah. Maknanya jika kamu menjumpai dua orang yang susah. Yang pertama si A. Si A ni susah sangat. Dia pinjam duit kepada kita, tapi kita tahu sifat dia ni, sifat dia adalah orang pengkhianat. Kalau dia dibagi amanah, dia mengkhianati. Kalau dia berjanji, dia selalu mengingkari. Kalau berkata dia berdusta. Janji 30 hari bulan, dia confirm tak 30 hari bulan, dia bagi mungkin next month, bulan hadapan, atau mungkin next year. Tahu pengkhianat kayak gini. Kemudian kita jumpa dengan datang seorang yang si B ni, dan dia tak berapa susah dibandingkan si A. Tapi kita tahu dia adalah orang yang menunaikan amanah. Janji dia tepat. Janji 30 hari bulan, confirm 30 hari bulan. Walaupun tak berapa susah, kata Rasulullah, falyatba, alihkan kepada si B, tinggalkan si A. Sebab apa? Sebab orang pengkhianat tak layak untuk dihutangi. Dan menyebabkan hati kita sakit juga. Kan? Cubalah tuan-tuan pinjam duit, hatta tuan-tuan pinjamkan duit kepada si fulan yang nampak dia rajin ke surau. Lepas tu janji 30 hari bulan, lepas tu dia tak nak bayar 30 hari bulan. Alasan, pelbagai alasan dia buat. Tangguh sampai next month, bulan hadapan. Sakit kata hati. Sakit. Itulah sebab Rasulullah kata falyatba. Sebab apa? Bukan semua orang berhutang niatnya baik. Terkadang niat ketika berhutang dari mula dah jahat. Nabi SAW katakan, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu an. Barang siapa yang mengambil harta manusia, atau maknanya barang siapa yang berhutang kemudian dia niat untuk melunaskannya, adallahu an, walaupun ia tak mampu, Allah bantu ia untuk melunaskan hutang tersebut. Pelbagai macam cara yang Allah buat. Tapi waman yuridu itlafaha atlafaha Allah. Barang siapa yang berhutang dan tak ada niatnya untuk membayar hutang tersebut, dihabiskan hutang langsung, tak ada niat untuk membayar, kemudian dia lari daripada hutang. Ada orang kan,
Dia pindah tempat. Dia duduk kawasan ni, dia pindah ke sana. Cari nombor telefon, dihilangkan semua. Atlafah Allah, Allah binasakan dia di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara Allah binasakan? Terpulang kepada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Mungkin dia lari daripada hutang yang 10,000 sebab takut. Dia tak sedar suatu hari nanti Allah akan bagi dia bala yang mungkin harganya lagi mahal dibandingkan dengan hutang tersebut. Boleh jadi anak sakit, kos perawatan dia mencecah 20,000, 30,000. Dia tak sedar kalau dia bayar hutang, dia selamat daripada bala. Jadi kalau ada orang ditimpa kesusahan, jangan confident ini adalah ujian dari Allah. Ada orang kadang-kadang confident, oh, saya tengah diuji oleh Allah. Bukan, belum tahu. Ada kadang-kadang kesusahan yang menimpa kita itu ujian, dan ada kalanya itu bala. Sebagaimana Allah turunkan bala kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah pada sebelum kita. Kita kena bezakan mana yang ujian dan mana yang bala. Ada bezanya tuan-tuan. Bukan semuanya itu ujian, ada juga bala yang kita kena cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika Allah Subhanahu wa taala bagi kesanggupan kita untuk menjauhi hutang, berusahalah untuk menjauhkan hutang. Jangan menjadi orang pecandu hutang, menjadi orang ketagihan hutang. Ada orang jenis yang candu hutang, ketagihan hutang. Kalau tak berhutang, rasanya hidupnya tak selesa. Dia kadang 1 tahun ni aku tak ada hutang, rasa tak selesa lah hidup tahun ni, tak happy lah. Carilah hutang, berhutang, nak usahakan berhutang. Ingat, dan ini bukan sifat Nabi SAW. Di mana di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, bahawa kana yad'u fi shalah, Nabi SAW sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di dalam solat. Di antara doa yang Nabi SAW sebutkan ialah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Boleh baca? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ulang sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Doa singkat tuan-tuan. Nabi SAW sentiasa baca doa ini di samping doa yang lain, tapi Nabi tak pernah tinggal doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, yang maksudnya ialah, ya Allah, aku berselindung kepadamu daripada berbuat dosa dan berhutang. Kerana Nabi SAW kerap membaca doa ini dalam solatnya, sehingga sahabat Nabi SAW bertanya, salah seorang sahabat Nabi bertanya, faqala qailum ma aktsaru ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Ya Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau sangat banyak berselindung kepada Allah daripada berhutang. Apa sebab ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, qal innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ad fa akhlaf. Sesungguhnya orang kalau gemar berhutang, candu berhutang, sesungguhnya orang kalau berhutang, apabila ia bercakap, ia berdusta, kalau ia berjanji pasti suka mengingkari. Ni orang yang candu hutang jenis ni tuan-tuan. Dia berhutang yang kemudian jatuh tempoh 30 hari bulan dia wajib bayar. Kemudian dia tak bayar, ditelefon oleh orang yang menghutangkan. Bercakap biasanya dia berdusta. Kat mana sekarang? Saya off station lah, sibuk lah, next week kita jumpa lah. Dia ada kat rumah. Ya, dan ini kes tuan-tuan. Kemudian lepas tu kalau qadarullah berjumpa di jalan, kemudian berjanjilah, bagilah saya masa sikit, bagilah saya sikit lagi masa, insya-Allah saya bayarlah. Janji, kemudian fa'akhlaf, ia pun mengingkari. Dan ini orang yang gemar berhutang, yang candu berhutang. Orang yang suka berhutang ni kelakuan dia, sifat dia suka seperti ini. Dan kita tahu orang yang apabila dibagi amanah dia berkhianat, bercakap berdusta, kalau berjanji mengingkari, ini sifat orang munafik. Jadi salah satu timbul sifat orang munafik daripada orang yang suka candu berhutang. Kalau ketika berhutang memerlukan hutang, tak apa, kadang kalau candu hutang ini yang susah tuan-tuan. Candu berhutang. Dan orang munafik tempatnya bukan di surga. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan orang munafik dan orang kafir semuanya di neraka jahanam. Maknanya orang munafik bukan berada di dalam surga, tapi di dalam neraka jahanam. Itulah sebabnya kita juga kena berselindung daripada sifat nifak. Di antaranya yang menjadi punca sifat nifak ialah candu berhutang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, jika Allah Subhanahu wa taala bagi kita kemampuan untuk segera melunaskan hutang, segerakanlah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita mati. Iaitu muskilah dia.
Kita tak tahu bila mati, sebab kematian selalu datang tanpa ada notis pemberitahuan. Kalau kita mati dengan membawa hutang, tak sempat melunaskan hutang, Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati laisa thamma dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati kemudian masih membawa hutang, barang siapa mati dengan membawa hutang dinar, dirham atau ringgit sekalipun dan tak lunaskan sebelum mati dia, qudiya min hasanati, akan diambil kebaikan yang ia kerjakan semasa hidup di atas muka bumi dan hilanglah untuk melunaskan hutang tersebut. Sebab apa? Laisa thamma dinarun wala dirhamun. Sebab pada hari kiamat nanti tak ada yang namanya dinar, tak ada namanya dirham, apatah lagi ringgit. Bahkan Nabi SAW katakan, nafsul mu'min di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda'an. Jiwa manusia tersebut, jiwa orang mukmin itu bergantung-gantung dengan hutang sampai hutang tersebut dilunasi. Bahkan di zaman Nabi SAW, apabila ada orang mati kemudian dihantarkan kepada Nabi SAW, minta disolatkan oleh Nabi SAW, yang pertama kali Nabi SAW tanya, adakah si fulan ni punya hutang? Kalau Nabi SAW tanya ternyata ada orang ni punya hutang, maka Nabi akan panggil ahli warisnya. Jika ahli warisnya orang miskin atau mungkin orang kaya, ahli warisnya orang kaya tapi benci kepada si mayat, akhirnya ia malah nak bayarkan hutang si mayat, maka Nabi SAW yang bantu mengcoverkan hutang orang tersebut. Barulah Nabi SAW solatkan orang si mayat tadi. Sebab apa? Nabi SAW sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahawa orang yang mati syahid sendiri pun dosanya diampunkan oleh Allah kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bagi kita kemampuan untuk melunaskan hutang, segeralah untuk melunaskan hutang. Jangan confident dengan mengatakan hartaku banyak ustaz, hartaku banyak, tengok tu banglo ada 10 tu punya saya tu ustaz. Punya saya nama saja tapi kepemilikan itu punya orang lain. Tu semuanya kereta ni punya saya, ni semua punya saya. Di dalam khayalan. Ni semua kereta, harta dia banyak. Oh, confirm. InsyaAllah kalau mati ahli waris saya akan bayarkan hutang saya. Relax. Tangguhkan pun tak apa. Ingat, tak ada jaminan bagi kita bahawa ahli keluarga kita selepas kita mati mereka tetap menunaikan amanah sehingga menunaikan wasiat. Boleh jadi selepas kita mati mereka mula tergila-gila harta. Melihat harta kita banyak, belum tanah kuburan kita kering, dan mereka dah memperebutkan harta kita. Bahkan di antara mereka ada yang saling bergaduh, bahkan bermusuh-musuhan, bahkan ada yang saling berbunuh-bunuhan demi mengejar harta kita, sehingga lupa mereka menunaikan wasiat, melunaskan hutang kita. Itu harta kita. Harta kita pun tak boleh kita harapkan kalau dah mati itu dah hak ahli waris, bukan hak kita. Itu kan harta kita, mudah mati, bukan hak kita lagi, itu hak ahli waris. Mereka yang suka hati mereka. Kalau mereka nak tunaikan wasiat mereka, wasiat kita, alhamdulillah. Kalau tak tunaikan, habislah kita. Itu harta kita, apatah lagi harta orang lain. Maknanya kita harapkan harta ahli waris kita, nantilah ahli waris kita confirm dia baik kepada kita, dia akan lunaskan hutang kita. Jangan terlampau confident, terlampau yakin. Kalau harta kita saja tak boleh kita harapkan, apatah lagi harta daripada jeb, dari saku orang lain. Allahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa poin yang boleh kita ambil dari kuliah pagi hari ini? Yang pertama, kehidupan kita di atas muka bumi ini ialah kehidupan yang singkat. Kehidupan singkat yang bila-bila masa kematian boleh datang menemui kita. Maka gunakanlah untuk melakukan amalan soleh sebanyak-banyaknya, kerana amalan soleh itu yang menjadi sahabat kita di kubur nanti. Itu poin pertama. Buat amalan soleh sebanyak-banyak walaupun orang lain tak nampak. Yang kedua biasanya ada orange, tapi sekarang kenapa tak ada orange? Saja je. Yang kedua, sebab tadi ada nampak orange ni. Yang kedua, ibadah amalan soleh yang wajib kita pelihara bukan hanya amalan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tapi kita juga kena jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab apa? Sebab kita tak boleh hidup sendiri kecuali perlu bantuan orang lain.
Sehebat apapun kita perlu bantuan orang lain. Sekaya apapun kita perlu bantuan orang lain. Orang yang merusak hubungan kepada Allah atau merusak hubungan kepada manusia atau kedua-duanya sekali, tetap akan ditimpa kehinaan di muka bumi dan di akhirat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, hubungan kita sama manusia yang perlu kita pelihara di antaranya ialah bab hutang piutang. Jangan melakukan kezaliman dalam bab hutang piutang. Sama ada yang timbul daripada yang menghutangkan, iaitu mengandakan hutang tersebut, atau orang yang berhutang. Di antara kezaliman dilakukan oleh orang berhutang iaitu menunda-nunda pembayaran hutang, itu adalah sebuah kezaliman apabila Allah Subhanahu wa taala telah beri kemampuan kepada dirinya. Allahu taala alam. Ini saja boleh saya kongsikan pagi hari ini. Kalau ada soalan saya bagi masa 5 minit, kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak, ustaz lain yang jawab, insya-Allah. Ada soalan? Jadi soalannya, kita ada kawan kita, dia orang atas, kita orang bawah, tapi dia berhutang kepada kita. Pelik ya? Ada orang atas berhutang kepada orang miskin. Okey, kalaupun kes seperti ini, dia mampu. Dia mampu. Bagaimana kita cara meminta hutang tersebut? Caranya mengikuti situasi pada saat itu. Dia beza individu, beza caranya. Ada orang yang boleh terus direct kita minta, minta hutang. Ada dengan cara sindiran, dia faham. Ada dengan cara, pelbagai cara. Jadi janji kita minta kerana itu hak kita. Kita minta hak kita. Tapi kalau kita nak halalkan, itu terpulang kepada kita. Sebab hak kita, berhak kita minta. Tapi ada sekarang orang ni yang teruknya, kita minta hutang kepada dia, dia marah, kemudian dia kata-katai kita. Bahkan ada orang yang siap bunuh orang yang menghutangkan hartanya. Kan gila orang sebenarnya. Dia pinjamkan, dia pinjam duit orang jatuh tempoh, dia minta, dikata-katai orang tersebut. Ni orang tak punya akal, tuan-tuan. Orang tak punya akal, Allah Ta'ala. Jadi bagaimana cara minta itu mengikut individu dia, mengikut situasi. Ada orang yang boleh direct minta, tolong minta duitnya. Ada yang dengan sindiran, saya sekarang tengah susah lah, saya perlu duit, banyak orang hutang dengan saya, tapi orang lain tak bayar. Kadang-kadang orang sebut ni dia sedar sendiri, dia perasan kalau dia yang disebut. Ada juga. Jadi mengikut individu, dia tak boleh sama. Kita tahulah kalau dia memang kawan rapat kita tahu bagaimana perwatakan dia. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Okey. Kalau kita berhutang kepada si fulan, kemudian kita cari dia tak jumpa, yang pertama, kita kena berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Kalaupun tak mencarinya, kita cari ahli warisnya. Mungkin dengan ahli warisnya kita tahu di mana keberadaan dianya. Kalau dia dah mati, ternyata kita boleh bayarkan kepada ahli warisnya. Kalau dihalalkan, alhamdulillah. Kalau memang langsung tak jumpa, ahli waris tak jumpa, dia tak jumpa, kita dah berusaha semaksimal mungkin, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan mengikut surah dan ini selari dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tak memberikan beban kepada seorang jiwa kecuali semampunya. Maknanya semampunya bukan bermakna hutang itu lunas, bukan. Kita sedekahkan harta tersebut, kita niatkan nama si fulan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan ampunkan dosa dia. Allah taala alam. Ya. Okey. Bagaimana kita berhutang dengan orang kafir yang kesnya sama? Kalau orang Islam, mungkin boleh ketika kita tak jumpa, kita boleh sumbangkan, jadi amal jariah, ya kan? Yang ni orang kafir, bagaimana? Tetap saja kalau kita tak jumpa, kita sumbangkan ke tempat kebajikan, ke tempat kebaikan, dia bukan menjadi amal jariah bagi orang kafir, kerana orang kafir ni tetap bagaimanapun khalidina fiha abadan, dan itu firman Allah. Orang kafir, walladzina kafaru, di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, dan di ayat lain, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sumbangkan, apa yang berlaku pada mereka bukan mereka keluar daripada surga, boleh jadi dengan kebaikan tersebut berkurang azab dia sedikit daripada azab sebelumnya. Allah taala alam.
boleh jadi berkurang, kerana Allah berhak mengazab dengan azab yang sangat kuat, sangat pedih, dan ada boleh jadi Allah mengurangkan azab tersebut bagi siapa yang ia kehendakinya. Allah Ta'ala alam. Bukan bermakna berhutang dengan orang kafir kemudian dia tak jumpa, dia mati kemudian lunas hutang, tak. Kita kena cari juga ahli waris dia, cari juga ahli waris. Allah Ta'ala alam. Ada soalan lain? Ini okey ni. Ada orang yang susah sangat kepada kita, dia berhutang kepada kita, tapi kita tahu dia takkan bayar. Sepatutnya jangan katakan hutang, sepatutnya minta sahaja. Kalau yakin dia tak sanggup untuk bayar. Dan kita yang itu bagi yang berhutang. Tapi kalau kita yang sanggup untuk bagi. Mana bagi, jangan sebut ini hutang, bagi kepada dia supaya tak beban di dalam minda dia. Katakan ini bukan hutang kerana saya tahu mu takkan boleh bayar hutang. Tak boleh bayar hutang, jadi ini bukan hutang, jadi ini adalah sedekah saya. InsyaAllah dia berterima kasih. Bahkan terkadang dia malu, saya nak berhutang tapi dia bagi je. Malulah berhutang. Akhirnya dia pun terkadang termotivasi dirinya untuk malu berhutang. Akhirnya dia berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian insyaAllah Allah bantu dia untuk menjadi orang yang mampu. Allah Ta'ala alam. Kalau kita tak mampu, kita tahu dia tak mampu, lunaskan jangan bagi itu namanya hutang, bagi sedekah saja. Kalau kita mampu. Ia sedekah yang bagi kita mampu, jangan yang tak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Furqan pun, di antara hamba-hamba Allah tanda ibadur Rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang tanda ibadur Rahman, hamba Allah, apabila ia berinfak, ia tak terlampau curah, maknanya habis semua, wala yaqturu, dan tak terlampau kedekut. Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan saja. Bahkan di dalam surah Al-Isra pun juga berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha. Jangan kamu belenggu tanganmu di lehermu, dan juga jangan kamu hulurkan, maknanya jangan kamu terlampau curah semua apa yang nak orang bagi semua, dan jangan terlampau kedekut. Tapi wa kana baina dzalika qawama, pertengahan saja. Sebab apa? Kalau terlampau curah nanti menyesal. Ketika kita susah tak ada orang bantu, lepas tu apa? Kita merepek sendiri. Oh, saya susah tak ada orang nak bantu. Tak ada orang bantu, orang susah saya bantu, merepek sendiri. Mungkin kita tak sebut, tapi dia merepek sendiri, akhirnya kita hilang sifat ikhlas kita. Kalau kita kedekut pun tak boleh juga. Orang kedekut pun tak boleh juga. Jadi wa kana baina dzalika qawam, semampu kita. Allah Ta'ala alam. Habis ya? Semoga habislah. Dia dah pukul 9, pukul 8 ya. 7.30. Okey. Ini saja yang boleh saya kongsikan pagi hari ini. Kalau ada betulnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada silap dan salahnya, salah daripada ucapan saya, perkataan saya, tingkah laku saya, dalil saya, wajhul istidlal saya, jawaban saya, dan semua kesalahan itu berpunca daripada kebodohan saya dan kejahilan yang saya miliki. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya minta ampun, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan saya minta maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kekuatan iman untuk sentiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus sampai kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.